Salam sejahtera dan salam Ramadan. Buletin Ukas edisi tengah hari 8 Mei 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menghadiri majlis berbuka puasa bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Atrium Dewan Undangan Negeri Dun di Kuching pada Jumaat. Selepas berbuka, Ketua Menteri bersama jemaah lain menunaikan solat maghrib dan isyak serta solat sunat tarawih di Surau Dun yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugat Embas, Speaker Dun Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Datuk Amar Michael Manyin Jawong, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli, Menteri Muda Pertanian yang juga Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaol Samion. Berita seterusnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mengadakan program outreach sejambak kasih di seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di seluruh Sarawak bagi meraihkan mereka yang kurang berkemampuan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Gawai. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, sebanyak 20 bakul makanan dan wang tunai diagihkan kepada penerima yang kurang berkemampuan di kawasan Dun Senandin. Di kawasan saya, Jabatan Kebajikan sudah mengatur memberi 20 lah bakul makanan dan juga sumbangan bagi mereka yang menerima bantuan kebajikan kawasan saya. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan bantuan bakul makanan dan wang tunai kepada 3 orang penerima di kawasan Dun Senandin dalam program itu pada Khamis. Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senandin turut meminta semua rakyat mematuhi prosedur operasi standard SOP semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Gawai nanti. Sempena meriahkan Hari Raya dan meriahkan juga Gawai, silalah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan demi keselamatan dan kesejahteraan kita. Dan marilah kita bersama-sama jaga kita, jaga diri dan juga jaga keselamatan rakyat pada keseluruhan. Sementara itu, salah seorang penerima, Fatimah Suring yang ditemui mengucapkan terima kasih kepada JKM dan Datuk Lee atas sumbangan tersebut. Dan terima kasih banyak-banyak dan selamat puasa, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Saya sedih sebab anak saya kadang-kadang baik, kadang tak baik. Selain Fatimah, 2 lagi penerima yang menerima bantuan berkenaan ialah Abbas Ali dan Sina Jati Said. Selanjutnya, prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB Hari Raya Aidilfitri di Bintulu akan dibincangkan dalam masa terdekat. Menurut Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, perkara itu akan dibincangkannya bersama dengan Residen Bahagian Bintulu yang juga pengerusi JPBB Bintulu, Jack Aman Luat. Untuk SOP isu dalam masa ini perayaan punya itu nanti kita saya nak minta tuan residen pengerusi TDMC mengadakan satu perbincangan atas ini SOP. Mungkin dalam ini sehari atau hari. Bercakap dalam sidang media di Hotel Promenade Bintulu pada Rabu, beliau turut menasihati mereka yang berada di luar zon atau daerah Bintulu pada musim perayaan ini untuk tidak balik ke kampung masing-masing bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Di Balengian, Wakil Rakyatnya Abdul Yaakob Arbi menyarankan KMKK untuk terus berjumpa dengan penduduk kampung untuk mendaftar mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Tegasnya, pendekatan tersebut diharapkan dapat bersama-sama memutuskan penularan wabak itu. Saya ada nasihat sikit kepada KK, sila tolong bagi tahu dengan rakyat kita supaya mendaftar untuk vaksin COVID-19.
selepas mesyuarat tadi kami disarankan supaya membuat pesanan kepada ketua-ketua masyarakat untuk pergi terus ke rakyat di bawah jagaan kita supaya terus register vaksin. Sebab sekarang kita dibuka agak okey. Tapi walau bagaimanapun pesanan ini memang kita terus adakan. Bercakap semasa majlis penyerahan geran Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK dan surau di Dun Balingian pada Khamis, beliau juga mengingatkan penduduk untuk terus mengambil berat akan risiko penularan COVID-19 dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Pada majlis tersebut, beliau telah menyampaikan geran kepada penerima seperti tertera. Manakala penerima geran surau adalah seperti berikut. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Sau, Mukah, Mazlan Abdullah ketika ditemui berkata, geran tersebut akan digunakan untuk aktiviti kampung mereka. Saya hari ini menerima geran dari pihak yang berhormat Abdul Yaakob Haji Arumi N58 Balingian, mengucapkan berbanyak terima kasih kepada beliau dan juga Kerajaan Negeri Sarawak yang dipimpin oleh Parti GPS Sarawak. Geran ini juga akan membantu seperti aktiviti di kampung. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat kerana sudi memberikan sedikit sumbangan ini kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Sau. Bagi pengerusi Surau An-Nur Kampung Teh Muka, Rapai Jaimin Yahya, Abdul Yaakob seorang wakil rakyat yang memberi perhatian dan komitmen yang tinggi kepada rakyat di kawasan Dun Balingian. Terima kasih banyak-banyak pada YB Abdul Yaakob kerana mengambil perhatian dan komitmen yang begitu jitu terhadap rakyat di kawasan N58 Balingian. Laporan seterusnya, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion menyempurnakan penyerahan sumbangan ikhlas Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak (MAKSAK) bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Sejumlah 20 Jabatan Ketua Menteri Sarawak menerima sumbangan tersebut dengan penerima seperti tertera. Pada majlis sama, Datuk Ahmad Jaol turut menyampaikan cenderamata kepada pengarah-pengarah unit dan timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri yang hadir. Sementara itu, MAKSAK Wanita Sarawak tidak ketinggalan mengimarahkan sambutan Ramadan dengan mengedarkan bubur pedas. Pengerusi Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati, Datuk Amar Hajah Jumaani Tuanku Haji Bujang menyempurnakan penyerahan bubur pedas tersebut di lobi utama bangunan Wisma Bapa Malaysia kepada 9 wakil warga kerja di situ pada Jumaat. Turut hadir Pengerusi MAKSAK Wanita Negeri Sarawak, Datin Amar Evelyn Ritikos. Seterusnya, mengenai status terkini COVID-19 di Sarawak, pada Jumaat, Sarawak merekodkan kenaikan angka kes dengan sebanyak 750 kes baharu, menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 34,227 kes. Kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan sejumlah 517 atau 68.93% daripada jumlah kes tersebut dikesan di daerah Miri, Selangau, Sibu, Sarike, Bintulu, Pusak dan Kenawit. Senarai penuh daerah-daerah yang merekodkan kes ialah seperti tertera. Turut dilaporkan 6 kematian baharu menjadikan jumlah angka korban meningkat kepada 201 orang. Sehubungan itu, daerah Pusa dan daerah Betong kini berstatus merah dan daerah Matu kembali ke status kuning daripada status jingga.
Sementara itu, 3 kluster baru turut diisytiharkan iaitu kluster Kampung Hilir Beladin Pusa, kluster Jalan Limbang Miri dan kluster Penurin Betong. Manakala 2 kluster telah tamat iaitu kluster Gelong Kapit dan kluster Jalan Great Beat Miri. Dalam kenyataan sama, JPBNS telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Rumah Luyo, Nangga Langgo, Julau dan Rumah Unjan, Nangga Lunggo, Julau mulai 7 hingga 20 Mei 2021. Selain itu, PKPD di Rumah Mut, Nangga Maung, Sungai Mujo, Julau dan Rumah Empeni Budong, Lubuk Putan, Pintango juga dilanjutkan. Tambah JPBNS, beberapa kawasan juga telah ditamatkan tempoh PKPD iaitu seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.